Okey, sebelum aku mulakan ceritaku, korang boleh lepak-lepak, ambil snack korang. And kalau korang ada makanan ringan, korang boleh santai-santai sambil mendengar cerita aku ni. So, sebelum kita lambat lagi, so kita let's get start now. So, cerita aku ni adalah mula daripada mengenai perjalanan aku lepak dengan member aku. Daripada perjalanan yang menyeronokkan bertukar menjadi sebuah perjalanan dan pengalaman yang mengerikan dan menyeramkan bagi aku. So pada malam Sabtu tu merupakan malam minggu pada aku. Aku lepak-lepak lah, aku duduk main phone, bosan. And minggu ni adalah merupakan minggu yang agak memenatkan bagi aku. Sebab memang minggu ni memang banyak kerja yang aku buat. So jadi aku tengok phone aku mengharapkan, masa tu aku mengharapkan lah ada jugalah orang chat ajak lepak. Sebab kadang-kadang aku macam malas juga kan nak ajak dulu kan. So aku tunggulah member aku. So aku macam biasa baring, tengok phone, tengok Instagram, tengok video kucing semua. Tiba-tiba ada seorang kawan aku ni, nama dia Aman. So dia merupakan adalah kawan daripada aku, kawan baik aku daripada sekolah sampailah ke alam pekerjaan. So Aman ni pun ajaklah aku lepak. Dia kata, bro, jom kita lepak sekali. Kita kan dah lama tak lepak kan, kita lepak-lepak semua kan. So aku pun tanpa fikir panjang, aku pun bersetujulah nak lepak. Jadi aku pun teruslah bangun daripada katil. Oh by the way, waktu tu adalah merupakan malam Sabtu. Okay guys, merupakan malam. So Sabtu, so malam Ahad lah. Sebab by the way, itu adalah merupakan waktu malam. Jadi aku pun mandi-mandi, bersiap lah, pakai minyak wangi semua kan. Dia nak lepak kan. So aku nak pun kena juga jaga penampilan kan. So jadi aku pun lepas siap tu, aku duduklah tunggu member aku ni datang. Sampai member aku ni datang dalam beberapa minit pun, tiba-tiba aku dengar lah bunyi kereta datang. Pin weh, cepat sikit kau ni. Lepas tu aku pun bersiaplah, bergegas, tutup pagar, tutup pintu. And then aku pun masuk kereta aku, masuklah dalam kereta Aman. Malam tu memang Aman lah yang drive. So dalam kereta tu aku nampak ada seorang lagi member, Aman kata merupakan member dia, member kerja dia. So aku pun tak kisahlah kan. Member kerja Aman tu by the way nama dia adalah Ali. So aku pun tanya Aman, Iman, kita nak lepak mana malam ni? Lagi makan mana? Tom yum ke apa? Lepas tu Aman tu cakap, okey lah. So malam ni kita lepak makan-makan dulu. So okay. Jadi kita orang pun bersetuju lah untuk lepak dekat kedai Tom yum. So aku pun pergilah kedai Tom yum yang biasa kita orang pergi tu. Kita orang makan kat situ, makan-makan, order. Masa tu aku order macam biasa lah, makanan Tom yum, makan biasa. Bila dah makan tu, kita orang sembang-sembang kan. Tiba-tiba Ali buka satu cerita. Dan pada mulanya dia tidak menarik minat aku, sehinggalah tiba-tiba aku rasa macam best juga pergi tempat tu. Ali buka satu cerita. Dia kata, okey, korang, aku ada dengar ada satu tempat ni kan. Satu tempat ni dikatakan misteri tau, jalan misteri. Kau nak pergi tak? Lepas tu mulanya aku macam tak bersetuju. Aku cakap, aku rasa tak kot nak pergi jalan-jalan pelik-pelik ni. Aku macam, aku tak lah, aku seram sikit. Aku merupakan seorang yang agak penakut. Kemudian Aman mencelah. Aman cakap, kau ni jom lah, bukan selalu kan kita pergi tempat-tempat macam tu, tempat misteri lah kononnya. Lepas tu ni Ali, apa yang misteri sangat tempat yang kau cakap tu? Ali pun menceritakan mengenai tempat misteri tersebut. So aku ada dengar kan, ada satu jalan ni, jalan macam jalan kosong tau. Tapi ada orang kata dia orang nak jumpa banyak penampakan. And dia orang kata ada yang dikatakan ada satu family pergi dekat jalan tu, dia orang dibunuh tau. Dia orang dibunuh, lepas tu
bila polis siasat, polis jumpa mayat dia, dan pembunuh tu dia orang tak jumpa sampai sekarang. So aku pun jadi macam, aku pada mulanya lepas dengar cerita Aman tu, aku jadi macam agak takut lah, sebab aku ni bukannya orang berani sangat. Jadi Aman, bila aku tengok muka Aman tu kan, aku tengok dia tak takut tau. Muka dia macam lebih bersemangat pula. Aku macam pelik. Jom lah korang, Aman cakap lah. Jom korang, aku macam nak pergi je, macam adventure sikit nak kita malam ni. Jadi Ali pun macam dia bersetuju lah juga. Ali pun cakap, itulah, aku buka cerita pasal jalan ni bukannya aku nak cerita sahaja. Kalau aku cerita sahaja tak guna. Aku nak ajak korang pergi lah. Jom lah kita experience sikit malam ni. Bukan selalu kita pergi tempat-tempat yang konon je lah, seram sangat. Tak tahu lah aku. Jadi diorang berdua memang nampak bersetuju untuk pergi. Dan Ali pun tanya pada aku, kau macam mana? Kau nak pergi tak? Aku masa tu aku tak nak tunjuk aku ni penakut kan. So aku pun setuju je lah dengan diorang punya plan tu. So tanpa berfikir panjang, kita orang pun bayar lah tom yum. By the way, semua makanan tu aku belanja lah malam tu. Okay, so back to the story. Jadi kita orang pun naik kereta. Jadi daripada yang pergi, Aman yang drive. So masa bila nak pergi bertukar destinasi, pergi ke jalan misteri tu, Ali pula yang drive. Sebab Ali yang tahu kan, jadi bagi dia drive lah. So kita orang pergi lah macam biasa, jalan je kan, jalan saja. Lepas tu sambil malam tu dalam kereta, memang kita orang kata memang agak excited lah, hang out dengan kawan-kawan, dengan Aman, dengan kawan Aman sendiri, Ali. And kita orang pasang lagu yang kuat-kuat, layan lagu macam-macam lah, metal semua kan. Lepas tu kita orang pun pergilah jalan, masuk. Ali bawa kereta masuk ke jalan yang agak perkampungan. So aku macam tanya, Ali, ni jalan yang kata nak pergi jalan misteri ni kena masuk kampung memang lah dekat jalan tu. Nanti orang kata kalau kau jalan lagi, nanti dia akan jumpa satu simpang. Simpang tu bila masuk simpang tu lah yang pergi ke jalan misteri tu. Jalan tempat yang orang kata seram tu. Jadi aku pun berfikir macam, okey lah, layan je lah kan, dia orang nak menggila malam ni. So aku okey je kot. Lepas kita orang jalan dalam beberapa minit, berapa lama kan. So dalam tak lama lepas tu, jumpalah satu jalan kecil je lah, macam dia ibarat macam jalan tu satu kereta je lah yang boleh lalu. Senang cerita, satu kereta je berlalu. So kita orang pun pergi masuklah jalan tu dengan pasang lagu yang kuat, macam have fun, semua menggila kan. Masuklah, jalan je dalam keadaan tu. Bila aku tengok sekeliling kan, daripada masa tadi sebelum kita orang masuk simpang, memanglah perkampungan nampak agak, ada lampu-lampu dekat rumah kampung. Tapi bila kita orang lalu jalan ni kan, aku tiba-tiba rasa macam tak sedap hati tau. Sebab aku tengok keadaan tepi-tepi jalan ni macam all the way masa kita jalan tu lah hutan, kau tahu tak? Tepi kiri aku pandang kiri, hutan. Lepas tu aku pandang kanan pun hutan. So aku pun jalan je lah kan, layan je lah. Ni Aman dengan si Ali ni ikut je lah. So Ali bawa dengan muka bersahaja kan, happy je bawaan. Kata aku memang rasa tak sedap hati, tapi aku diamkan saja sebab aku tak nak tunjuk dekat member aku ni yang aku ni seorang yang menakut. So biasalah, lelaki memang ego sikit kan. So tak apalah. So kita orang pun jalan lah, bawa kereta macam biasa. Tiba-tiba kan, sampai satu simpang tu jalan kan, tiba-tiba daripada kita orang rasa seronok kan, aku dengan Ali dengan Aman ternampak satu macam lembaga, kau tahu tak? Lembaga yang agak menyeramkan.
duduk depan kereta kita orang. Aku macam, benda tu. Ali, kau nampak lah apa aku nampak ni? Dah. Kau nampak? Man, aku rasa asal benda tu duduk depan jalan weh. So kita orang pun jalan lah. Lepas tu hampir kita orang terpaksa macam stop tau jalan tu. Stop kereta kita orang sebab macam kita orang nak tengok betul-betul fokus apa benda ni kan. Rupa-rupanya ada satu makhluk yang berpakaian putih. Leher dia macam selembaga wanita. Leher dia macam patah dan dia sengit ke arah kanan, memandang kita orang dengan mata merah yang menyala dan mulut yang tengah meluas. Aku macam Man, aku rasa kita kena gerak tu aku cakap kat Ali sebab Ali yang drive kan. So aku cakap Ali, cepat kita kena reverse kereta kita ni. Reverse. So memang jalan kecil lah masa tu. Aku fikir panjang kan, kita orang reverse kereta kita orang laju. Nasib baik lah pada jalan yang kita orang lalu tu tak ada kereta-kereta lain. So kita orang reverse sampai satu tempat yang sesuai untuk patah balik. So kita orang pun patah balik. Aku fikir panjang. So kita orang pun patah balik kereta kita orang tu jalan. Kita orang semua dalam keadaan panik lah. Memang peluh-peluh kan. Aku ingat lagi memang masa tu peluh-peluh badan aku. So jalan. Aku sumpah aku seram tengok benda tu. Daripada Ali yang daripada excited nak pergi tengok tempat yang menyeramkan tu, bertukar menjadi pucat dan takut. Aku takut apa benda yang kita tengok tu serius. Aku tak pernah tengok benda macam tu dalam life aku. So kita orang pun jalan lah, bawa keadaan agak laju lah pada malam tu. Tapi tiba-tiba aku terdetik tau. Macam aku hairan. Walaupun kita orang jalan dah agak lama daripada kejadian tadi, aku rasa macam merupakan jalan yang sama. Kita orang pergi jalan yang sama ke ni? Lepas tu aku tanya, Aman, aku rasa kita ni jalan yang sama baik. Takkanlah jalan lain. Aku rasa macam pokok ni dah kita lalu. So Aman pun dia pun malas fikir. Dia kata, biar je lah, aku rasa jalan lain kot. Kau ni aku tak lah weh. Lepas tu kita orang berjalan lagi kan, and kita orang jumpa jalan yang sama, tempat yang kita jumpa makhluk tu. And aku pun, Ali pun stop kereta. Wait, jap. Aku rasa betul lah cakap Burhan ni jalan yang sama weh. Sebab aku tengok ni pokok sama kot. Ni pokok tadi kan. Macam mana ni weh? Memang masa tu memang agak menyeramkan dan menakutkan. And aku tengok tiba-tiba lampu kereta kita orang berkelip-kelip. Memang agak macam lampu kereta ni tiba-tiba berkelip-kelip tau. And lepas ditutup sekejap lampu kereta tu, tiba lampu kereta tertutup. Lampu depan kereta tutup dan semua dalam keadaan gelap gelita. Macam mana kita ni semua? Aman memang betul-betul dalam keadaan yang panik masa tu. Bila lampu terbuka semula, kita orang nampak lembaga itu datang. Betul-betul memang hampir dengan kita orang. Dia memandang kita orang dengan wajah sangat menakutkan, dengan lehernya yang patah yang sangat menakutkan. Memang aku macam, kita orang semua tergamam. Dan pada malam tu memang kita orang menyesal lah mengikut idea Ali yang bagi aku pada waktu tu memang sangatlah bodoh. And entahlah, aku pun tak tahulah. So memang agak menyeramkan. Benda tu datang, Ali tanpa berfikir panjang cuba reverse balik. Aku cakap, and Aman pun cakap, reverse, cepat. Jadi benda tu ibarat macam tak bergerak, dia pandang saja kita orang. So kita orang pun reverse kereta dengan laju sekali. Reverse and
sampai tempat untuk berpusing atau berpatah. Kita orang patah kereta kita orang, patah balik lah. So kita orang patah balik kereta kita orang, and mengharapkan tak jumpa lagi jalan tu. So hari kedua tu kita orang memang lajulah bawa. Sampailah aku pada masa tu, aku tengok Ali dan Aman dalam keadaan diam, aku pun dalam keadaan diam. And lepas tu aku tengok macam Aman baca-baca, aku rasa mungkin beberapa ayat Al-Quran. So kita orang jalan ni, itu lama lepas tu kita orang jalan patah balik tu, sehinggalah kita orang nampak lampu. Aku dalam keadaan yang terkejut. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya dapat juga kita orang keluar daripada jalan tu. So pada malam tu memang kita orang pun keluar daripada kampung tu, jalan macam biasa. And yalah, daripada perjalanan yang kita anggap macam nak lepak-lepak, bertukar menjadi pengalaman dan perjalanan yang agak mengerikan bagi aku. So pada malam tu kita orang semua senyap. Sampailah Aman menghantar Ali balik rumah dia, and dia pun hantar aku. So pada malam tu kita orang tak langsung tidak membuka cerita atau membincangkan benda yang baru saja kita orang nampak tu. Kita orang semua senyap and macam tak percaya. Aku dekat rumah tu aku jadi macam agak trauma jugalah lepas kita orang nampak benda tu. So aku jadi macam agak takut and seram. So kita orang pun tak membincangkan benda tu dengan lebih lanjut. Yelah, semua agak takut. Aku pun pada malam tu aku mengambil wuduk dan membaca ayat Quran supaya dapat menenangkan jiwa aku. Selepas beberapa hari, kita orang pun buat benda tu macam tak tahu saja. Ya. Dan menganggap benda tu adalah merupakan pengalaman yang tidak dapat aku, dan aku rasa Aman dan Ali pun tak dapat lupakan. Pengalaman yang menyeramkan. Jadi aku pun berfikir lepas ni mungkin aku harapkan tak ada lagi kerja-kerja gila pergi ke tempat-tempat misteri ke apa, dan aku harap tak ada lagi benda terjadi. So guys, that's it. Cerita pengalaman yang tidak dapat dilupakan, perjalanan yang menyeramkan. So guys, terima kasih kerana anda sudi untuk mendengar cerita-cerita aku ni. I love you all. I hope you all stay safe. Stay safe from COVID-19. And by the way, korang jangan lupa like, subscribe and share cerita-cerita aku. I love you all. So yeah, terima kasih menonton. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.